beberapa orang Melayu yang diberitakan kakak saya, Anwar nak jadi lebih dia berlepas. Juni dari 8 naik dulu. Oh apa? Oh kami tak tahu. Apa tak tahu? Kamu jadi menteri tu. Kita perintah 1 minggu kita turun daripada 2 sampai 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi ucapan dan juga perbahasan ataupun ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Kemaman semalam. Oh, panas. Memang panas. Memang ucapan-ucapan Anwar seperti mana ucapan Anwar di dalam sidang Parlimen baru-baru ni menjawab ni selepas kekecewaan puak-puak Perikatan Nasional ni, tambah-tambah daripada Taqiyuddin dan juga lagi beberapa orang daripada pihak pembangkang, selepas ahli Parlimen Bukit Gantang memberi sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim membawa ucapan yang sama, percakapan ceramah yang sama kepada ceramah di Parlimen Kemaman semalam. Oh, memang panas. Datuk Seri Anwar Ibrahim menceritakan kejayaan sepanjang dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia dah buat, apa yang dia sedang lakukan, apa yang dia sanggup korbankan masa, dia sanggup korbankan diri dia walaupun dah tua umur 76, pergi ke semerata dunia mencari pelabur supaya pelabur tu mai masuk ke dalam negara kita dan rakyat di dalam negara ni ada peluang pekerjaan dan rakyat dapat mencari rezeki, mencari pendapatan melalui syarikat-syarikat pelabur yang masuk ke dalam negara kita. Tapi nak abang pergi apa yang sedihnya walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim pulun pi sana pi sini pi cari pelabur pi sana, sedangkan dia hanya pi ke sesuatu tempat tu atas tujuan lain. Atas tujuan lain itulah dia ambil kesempatan untuk nak bertemu dengan syarikat-syarikat gergasi ni untuk nak bawa balik ke dalam negara kita. Tapi yang kecewanya puak-puak ni Perikatan Nasional terutama Parti PAS dan Parti Bersatu ni tidak langsung menghargai, tidak langsung menghormati ataupun menghargai pengorbanan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langsung ada hampa dengar, oh terima kasih Perdana Menteri kerana pergi bertemu sana, pergi bertemu sini untuk nak cari pelabur untuk masuk ke dalam negara kita. Tak ada langsung kan. Tapi inilah sebagai tugas seorang pemimpin wajib buat seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apabila balik ke Malaysia selepas selesai masalah, selesai urusan di luar negara, balik Malaysia, sepatutnya hang sebagai Perdana Menteri, orang nombor 1 di dalam kerajaan, hang sepatutnya hang kenalah, hang tak perlu bercuti lama-lama. Anwar Ibrahim sampai ke Malaysia, tanah air kita pukul 5 pagi, pukul 10 pagi dah ada di dalam sidang Parlimen. Cuba pergi tengok balik, flashback balik pemimpin kita sebelum ni. Sampai 3-4 pagi, cuti 2 hari. Lepas 2 hari, barulah nak buat aktiviti. Hampa bandingkan. Jadi, jom aku nak buat dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar. Nombor. Terima kasih. Terima kasih kepada calon kita Tan Sri. Okey, Tan Sri boleh berada di atas kita. Jadi tanpa buang masa, kita menyambut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Tapi sebelum itu, Datuk Seri, ini ada manifesto, serangan manifesto daripada calon kita kepada Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Calon kita sebanyak, saya tak pernah lagi kempen untuk Panglima Angkatan Tentera. Ini bagi saya dalam sejarah politik di Malaysia.
Ini jawatan tertinggi tentera yang menjadi calon dan pada hari ini, malam ini, calon Barisan Nasional. Rakan-rakan menteri, pimpinan dari Kerajaan Perpaduan, saya ucap terima kasih. Malam ini nampak semangat sudah meningkat. Ya, bila saya dapat makluman katanya ini memang kawasan suka. Tapi hari ini saya ke acara keempat dan saya lihat benar, General. Ya, masalah ini dalam politik ini ada keyakinan atau tidak? Jelaskan kepada rakyat. Kita bukan datang di sini untuk mencaci orang. Kita datang dengan agenda, dengan bukti pelaksanaan apa yang kita usahakan dalam tempoh 1 tahun. Semua kecaman mereka itu berbalik kepada hanya kita ni tidak Melayu dan tidak Islam. Di sekitar itu saja. Dan kerana orang-orang seperti Stephen Sim ni, DAP, itu saja. Dia wirid DAP macam Mat Sabu sebut tadi. Tapi sudah tengok debatan di Parlimen semalam. Ya. Apa disebut oleh pemimpin PAS? Dia kata kita ini menipu, tidak memberikan faedah kepada rakyat. Dia baca ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alu kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alu. Dia ada kata pula, Perdana Menteri minta Menteri Agama terjemahkan. Punya sombong dan angkuh wa takabbur. Dia ingat dia reti baca, dia faham, orang lain tak faham. Itu satu sikap dulu ananiah yang ekstrim. Dan dia kata semua kebaikan kita terpada noktahkan kemiskinan tegar. Ini kali pertama dalam sejarah kita selesaikan masalah kemiskinan tegar. Ada usaha terdahulu, tapi kali ini ada saja keluarga miskin tegar, kita selesaikan. Itu tak ambil kira. 8,500 lebih sekolah-sekolah, tangga-tangga sekolah kita perbaiki, termasuk di Kemamannya. Dia tidak memberi bekas dari sana. Turunkan judi daripada 22, turun balik pada 8. Tidak memberi kesan. Bagi mereka, kita ini zalim kerana tak bagi projek kepada wakil rakyat. Projek untuk rakyat tak penting bagi mereka. Yang penting melalui wakil rakyat. Saya nak jawab hari ini, saya ada kuasa. Saya takkan bagi projek itu pada mereka. Sombong, hari-hari kita ini khianat pada Melayu, hari-hari kita ini tak Islam, kemudian minta duit kepada kita. Sudah, projek untuk rakyat kita bagi. Kemaman dulu diwakili oleh PAS. Projek kita sampai terus kepada rakyat, tidak kepada wakil rakyat. Apa sebab nak bagi kepada wakil rakyat? Dan kalau kita belum tak dapat. Tapi bila Ismail Sabri berada jadi Perdana Menteri, Gunding lebih 3-4 bulan Gunding, akhirnya disetujui. Jadi saya cadang kepada Berkaitan Nasional, Gunding dengan timbalan Perdana Menteri kedua, Datuk Seri Fadilah, dan kita timbang. Nak gunding pun tak mau. Sebab apa? Sangat sombong. Ya. Orang sombong tak layak jadi wakil rakyat. Orang angkuh yang anggap dia saja tahu, dia saja Islam. Ini juga sikap yang ditentang dalam Islam. Sebab tu saya kata, saya tak kata mereka dia khawarij. Saya berkata bibit-bibit khawarij dan takfir telah mula meresap. Apa dia khawarij? Masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Ali? Khalifah keempat, anak saudara Rasulullah SAW. Dianggap orang yang tingkat ilmunya itu, yang menganggap ilmu itu sebagai lazzatul ma'rifah.
lazat dan taatnya tinggi. Tetapi orang Khawarij kata dia ini tidak cukup Islam, maka dia dibunuh. Bukan oleh orang kafir, bukan oleh orang Yahudi atau Kristian, oleh orang Islam yang ekstrim, yang anggap dia lebih Islam daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa saya kata pas Khawarij? Tidak. Tapi saya ingatkan, negara ini tidak akan selamat kalau kita izinkan puak-puak perlampau ini menghasut, memecah belah, memporak-perandakan negara ini. Beda pendapat boleh, kritik saya boleh, Perdana Menteri bodoh, tak apa dia kata, saya tak kesal. Perdana Menteri tak gerti urus ekonomi, tak apa. Mat Sabu tak gerti jaga ayam, okey. Tak apa, kita boleh jawab. Tetapi hukum kita sebagai khianat pada bangsa dan menentang agama, ini sudah tahap yang melampau. Itu pada orang Islam. Bayangkan orang bukan Islam. Di Terengganu majoriti 90% Islam. Di Sarawak Islam minoriti. Di Pulau Pinang kurang dari 50%. Semua ini diambil kira. Untuk perintah negara ini, kita kena terima Islam itu agama Islam. Kita tingkatkan kefahaman Islam. Kita meminta umat Islam itu hayati Islam. Dan Islam itu agama untuk penghayatan. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Bicara dan amalkan. Tetapi kita juga faham, kita mesti santuni dan minta supaya keluarga kita dari bukan Islam itu merasa selesa dan bahagia sebagai warga negara ini, supaya orang bukan Islam itu yakin kita itu adil, tidak enai dia, tidak memaksa dia. Apa salah di mana itu? Program Islam pun kita lebih daripada dia. Sampai beberapa orang Melayu yang diberi kakak saya, Anwar nak jadi lebih dia berlepas. Ini pun tak masuk akal. So baca 40 hadis bebas berlepas. 40 hadis itu Matan Arba'in Imam Nawawi untuk anak-anak Islam belajar di sekolah. Kita tak wajib kalau bukan Islam. Tapi yang Melayu dongong ini pun bagi tahu kata kita nak lebih. Tak ada. Kita nak orang Islam faham Islam dengan betul supaya tak jadi ekstrim. Orang Islam kalau dia faham agama dia tak terlampau. Tak mau jaga supaya sama orang Islam itu jahil. Yang jadi masalah ini yang sekarang kita dengar ni, sebab orang Islam itu jahil. Orang cerita semua dia terima. Sebab itu dalam jawab kepada pemimpin PAS malam saya kata, kamu cakap soal kami ni zalim. Saya nak tanya, masa kamu perintah 3 tahun, judi dari 8 naik ke dulu. Oh apa? Oh kami tak tahu. Apa tak tahu? Kamu jadi menteri tu. Dan kita jawab, saya Mak Sabu dari Parlimen tanya, sebab apa naikkan? Kalau dia kata dia tak tahu masa luluskan, kita bangkitkan 3 tahun tidak bergerak. Kita perintah 1 minggu kita turunkan daripada 2 sampai 8. Kedua, saya kata, apa masa kamu perintah tak ada rasuah? Dia dah bangkit kecam. Bodyguard kacau. DPM 1 Bodyguard blocking. keputusan untuk membatalkan pertuduhan Datuk Seri Zahid itu bukan keputusan Perdana Menteri, bukan keputusan politik, diteliti oleh peguam negara. Saya menterangkan cara lebih terperinci. Peguam negara mengatakan masa itu dipaksa untuk dakwah, ada rekod. Saya yang salah sebab apa? Dibatalkan.
Tapi saya nak tanya apa masa kerajaan PAS bersama dalam Perikatan Nasional tak ada rasuah? Lagi banyak. Terima kasih. Jadi mau Maman. Kalau macam ni tak menang saya tak tahu. Ya, Jana Wibawa itu satu. Kontrak kepada anak menantu sama menantu lari keluar Borada. Ya, kalau benar bertahan lawan ke saya cas aku lawan di mahkamah, masuk penjara, aku keluar lawan, masuk lagi keluar lawan kita. Baru nak jadi perjuangan negara itu walaupun tak jadi jenderal. Dia main jenderal. Dengan dia ingat dia parlimen kita tentera, dia lupa dia pernah nanti cakap ni. Barulah berjuang. Ini baru disiasat lagi. Kemudian baik kita dah berjuang Melayu. Sekarang kerajaan sekarang tidak lagi Melayu. Kerajaan sekarang telah meninggalkan Islam. Ini yang dibicarakan. Dan ada orang terima. Ini masalah kita. Itu soalan kedua dia rasuah. Berapa banyak siasatan. Sebahagian yang telah didakwa. Dulu semua kluster mahkamah. Sekarang tak dengar lagi lah kan. Dalam kampanye tak cakap apa. Bahkan dia kata dah benci dengan orang. Asyik tata kelola rasuah. Tata kelola rasuah. Dia takut betul bunyi rasuah sekarang. Sebab terlalu ramai terbalik. Itu yang baru didakwa. Kafus. Yang belum didakwa masih ramai. Itu siasat kerja, bukan kerja saya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang riuh benar datang sini, Zalim. Kerajaan perpaduan Madano Zalim. Anwar yang zalim sebab tidak beri bentukan kepada wakil kerajaan. Depan pemimpin dari PAS bersatu semalam, dia tanya, masa kamu perintah, ada kamu bagi peruntukan? Ada. Kemudian seorang dulu Terengganu magistrate, dia bilang, dulu dah bagi dulu dah bagi. Ini pun magistrate tak baca buku. Dulu bagi setelah Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, runding 3-4 bulan baru bagi. Faham tidak? Dari 3 poin ini tak boleh jawab. Baik, apa yang kita lakukan? Saya tidak. Hari ini saya terangkan apa yang kita lakukan. 1 tahun, saudara. Hari ini genap 1 tahun kerajaan perpaduan. Dan saya terima kasih Barisan Nasional UMNO khususnya yang membantu menegakkan kerajaan perpaduan. Dan kalau tidak, kalau pemimpin UMNO itu bukan calang-calang orang macam Zahid Hamidi, tak jadi. Zahid ini berani ambil keputusan dan istiqamah dengan keputusan itu. Sebab itu sudah tengok kempen mereka dia lanyak Zahid habis-habisan sebab dia geram tak habis. Kita cukup jumlah tapi Zahid tak setuju. Zahid tak setuju, jumlah tak cukup lah. Kamu kira bagaimana? Ni baca kitab tak ambil matematik. Baik, saudara. Cukup setahun. Kita buat apa? Sekarang ni majoriti bertambah. Kalau kita paksa, kita duduk tak ada. Okey, boleh tahu. Tiap bulan Susah Agung Bersatu dia kata bulan-bulan garanti Agung dah setuju, GPS dah setuju, UMNO 15 hingga 20 dah lepas. Lepas Julai sampai Ogos, bulan Ogos cakap hari 7 Julai tu ada sikap tarik silap. Okey, tak jadi. Bulan September tak jadi. Dia kata ni kamu menipu aku selama 2 hari. Semalam saya di Kuching, Sarawak, ada majlis internasional. Cakap dengan Premier Abang Johari, Premier Sarawak. Dia kata, dia yang beritahu, saya tak tanya. Mereka ni tak habis-habis lagi. Dan dia kata bagi pihak GPS, Saudara, kami tetap
tidak bergandak pengetahuan. UMNO saya tak tahu, UMNO bisa susah agung dia tak kata apa, jadi saya tengok lagu di sini. Jadi kata, ini masalah apa? Sampai bangun lah, kamu kat PAP kamu bangun. Mentang-mentang saya tak bukan jenderal. Baik, dengan kekuatan ini untuk apa? Sebab itu saya kata kita guna masalah rakyat dulu. Kadang-kadang saya faham kawan-kawan bukan Melayu pun kadang-kadang dia keliru dengan kempen ini. Sebab saya kata kita tidak akan bertolak ansur. Malaysia ini tegak dengan prinsip perlembagaan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Saya nak semua rakyat jangan tolak ansur lagi, mesti iktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Nak tulis surat pada mana-mana jabatan kerajaan termasuk pada Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan mesti dalam bahasa kebangsaan. Syarikat internasional dikecualikan. Saya cakap syarikat Malaysia. Oh, ada orang kata ini ada orang jadi terlampau lagi. Saya kata semua begitu. Kalau semua rakyat yang terima ini, tingkatkan penguasaan bahasa Melayu, saya kata mulai tahun depan bulan Januari kita tambah usaha, selamatkan anak kita, tingkat mutu pendidikan mereka, dan pastikan mereka menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Benar lah begini. Jadi kita mula dengan prinsip perlembagaan, jangan tu langsung. Kemudian kalau semua dah belajar bahasa Melayu dengan baik, dia tambah satu lagi bahasa. Kalau dia belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Perancis, silakan. Ini pendirian kita. Tapi kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak sabar. Dia jadi Melayu lebih. Sama juga macam saya katakan, program Islam. Kita kena faham orang Melayu, orang Cina, India, Siam yang ada di mana. Kalau orang Islam dia tak faham Islam, dia akan dipermainkan. Semua takut masuk neraka, semua nak masuk syurga. Okey. Jadi kalau orang datang baca satu qaul Allah Taala, masuk syurga ikut kami. Dia pun ikut. Siapa tak ikut jemaah kami, tak Islam. Cuma tengok, kalau tengok, memang ramai pengikut-pengikut fikir begitu. Ini jamaah yang sah. Lupa bawa tripod tadi. Saya kata dulu lah. Lupa bawa tripod, penat lah tangan. Saya bilang Mas Agus sebab Lupa bawa tripod. sebab dulu di mata poh dia lawan saya. Ramai. Saya calon UMNO Barisan Nasional dulu. Aku ditengahkan belakang betul. Itu dulu banget dulu. Lepas mampus. Baik. Dia lupa UMNO ni, dia lupa je. Masalah, aku ni calon UMNO PN dulu tu dia lupa. Masalah dia buat tak tahu dia. Dia kadang-kadang jadi UMNO PKIP dia, UMNO PKIP dia. Baik. Jadi kita tengahkan apa yang kita buat. Saya kata pertama, pakai kemiskinan. Tegak. Miskin problem juga, tapi miskin tegak. Nak beli susu bayi tak cukup duit, nak beli uniform sekolah tak cukup wang. Itu kita bantu dulu. Baik. Yang kedua, tanah sekolah. Macam mana nak cakap soal negara ini maju? Hasil Petronas 40 bilion. Kita nak tingkatkan digital technology, energy transition, new industrial policy. Tanah sekolah macam itu. Jadi saya kata tumpu ke situ. Dan Alhamdulillah, saya kata-kata ini 8,500 tanah di-repair. Ya. Dan semua sekolah, walaupun masih 2-3 sekolah belum selesai, tapi arahannya semua sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah Inggeris, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, Matafi, semuanya dalam mata. Baik, sekarang perumahan. Tadi saya di Felda. Apa masalah Felda? Kita bagi dialysis center. Kita bayar 83 bilion ringgit. Kita pasang elektrik di kawasan Felda. Bisa berhenti benar berperanan di sini. Baik. Tapi isu dia perumahan generasi kedua dan ketiga. Dan ini menjadi strategi kita.
Jadi kita datang dengan plan. Bukan cakap Islam, Melayu, kita Melayu macam ni juga. Bagi peluang kepada kita insya-Allah. Bagi tenang, tumpu bangunkan negara. Bawa pelabur macam sekarang ni. Dari Amerika, dari India, dari China yang besar, dari Jerman, ratus bilion datang bagi pekerjaan kepada anak kita. Tingkat taraf hidup mereka. Ini yang kita macam Tibet. Kita belajar 6.8 bilion ringgit satu tahun. Datuk Seri Zahid bagi cadangan yang sangat baik. Sebagian Tibet Petronas jaga, sebagian Proton Gigi jaga, sebagian syarikat-syarikat DLC jaga, sebagian syarikat swasta jaga. Dengan itu diberi latihan lebih baik. Sebab yang lulusan Tibet sekarang gaji RM2,000. 97% dapat kerja, gaji RM2,000 sebulan, tak cukup. Jadi sekarang kita bagi training tambahan. Majoriti anak Melayu, 75% anak Melayu. Satu ilmu dilatih. Bila kita bagi tambahan latihan, gaji dia paling minimal 3,000 sehingga 5,000 ringgit sebulan. Jadi anak-anak mama itu akan dapat faedah. Itu rancangan kita. Kemudian saya datang Kuala Lumpur, kota-kota dikenal Twin Tower. Semua yang indah-indah. Saya kata tidak. Saya tak mau buat lagi jadi Twin Tower. Ada uang, kita tak belanja buat projek-projek mega. Itu serah kepada penasihat mereka dulu. Penasihat mereka sekarang. Penasihat. Nasihat. Oh, inilah yang bankrupt ini. Carilah anak-anak muda yang cerdik bagi nasihat. Ini bagi tak apa. Kita nak komen, dia biar Mak Naslah jawab. Tumpuan kita di Kuala Lumpur apa? Gerai, warung, restoran kecil, parit-parit rumah rakyat, itu yang kita selesaikan. Sekarang hampir 80-100 gerai yang diperbaiki, dibangunkan semula. Karena gerai itu makanan rakyat, tempat rakyat yang ramai pergi, bukan restoran 5 bintang. Restoran 5 bintang itu tempat mana dah? Saya ada gambar dia pergi restoran saya sekali lah. Jadi dia ni kita lakukan. Sudah ada program dan kita minta semua negeri lakukan ini. Kemudian tentulah projek serta sebut dan ini rencana yang kita umumkan. Sebab itu saya ini yang confident. Politik stabil. 2-3 bulan dulu dah tentu nak ambil ni, nak boleh dulu kita boleh. Itu betul tak? Sekarang boleh sebut pula. Tak ada. Baik. So kita boleh pergi ke luar negara, orang hormat. Saya pergi bangun paling akhir di San Francisco. Jemputan Presiden Joe Biden. Semua pemimpin Asia hadir dan Pasifik, termasuk Xi Jinping, Jokowi, Sultan Brunei, semua. Bila pergi sidang akhir, saya kursi yang pengurusi depan saya Joe Biden, belah kanan saya Sekretari Menteri Luar Blinken, ujung sikit Xi Jinping, Presiden China, belah kiri saya Presiden Meksiko. Ini peluang akhir sidang APEC untuk saya bercakap bagi pihak rakyat dan umat Islam dan umat manusia. Kerana yang dirobohkan, dimusnahkan di Gaza itu ratusan masjid dan 7 gereja. Maknanya orang Kristian menjadi bangsa. Saya nak cakap ini di Amerika. Presiden Joe Biden. Saya nak balik Malaysia. Saya nak kritik Joe Biden. Saya fikir juga. Kemudian saya fikir juga pelaburan. Saya nak pelabur datang ke Malaysia. Kalau Malaysia cakap garang, orang tak datang, susah juga. Jadi saya terpaksa timbang. Di tengah sidang orang, ucapan teks ada, tapi tak sebut banyak soal Gaza dan kecaman kepada Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat yang harus bersekongkol. Bila berucap Chili, Xi Jinping,
Kemudian saya tak ingat Bolivia ke Colombia. Kemudian giliran saya. Di sekitar 10 minit sebelum saya bicara, tak ada teks, saya catat 1-2 poin. Saya kata saya terpaksa beranikan diri suarakan mereka apa. Depan saya Presiden Joe Biden. Cakap sini boleh. Cuba boleh. Saya boleh bergarang dengan Mak Sabu. Tetapi ini Joe Biden di depan. Saya pun tak pasti kalau Mak Sabu boleh berucap. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, jadi saya pun kata, okey, bagaimana saya buat pendekatan? Mula saya sebut supaya saya bagi kenyataan. Saya kata kita dalam negara, sebagai negara membangun, kita perlu pelaburan dari semua negara. Saya kata, terima kasih kita mencari ke Amerika datang. Dan kita tidak mau halang kerana negara China ini jiran kita. Dan hubungan kita baik. Dan kita perlu tingkatkan perdagangan dan pelaburan dari negara China. Saya duduk CCP buang baik. Bila saya kata sekarang ini berlaku Rusia dan Ukraine. Kamu Amerika mau kami kutuk Rusia kerana langgar Ukraine. Kerana ini soal hak asasi, soal rule of law, soal kemanusiaan. Tapi saya kata mengapa bila Israel serang takluk Gaza, musnahkan, mati anak-anak kecil dan wanita, kamu izinkan? Tidak lakukan apa-apa. Tentu nada saya lebih tinggi. Jadi saya tengok dia padi, saya pun balik ke lagi. Saya mereka berpati, ada orang budak ni nak kenal. Saya tengok dia, saya kata 3 CGP. Jadi saya sebut. Jadi ini apa yang saya sampaikan? Bila politik itu stabil, majoriti rakyat bersama kita, kita boleh pertahankan pendirian kita di depan siapa saja. Apa yang saya katakan itu kenyataan. Saya kata, Mr. President, one day delay in your action will result in the murder, killing of many children, babies, women and civilians. Please stop it, and stop it now. Walaupun saya geruh sikit, tapi saya syukur Alhamdulillah diberi kekuatan. Sebab itu saudara, politik harus stabil, kerajaan harus kuat. Kalau kuat curi wang tak ada makna. Kalau kuat curi harta jana wibawa tak boleh kuat. Tapi kalau kuat untuk bela nasib rakyat, pertahankan hak, mesti kuat. Dan sebab itu pemahaman ini penting. Untuk bagi signal kita mau kerajaan yang padu dan kuat untuk jaga rakyat. Sebab itu saya berani 83 bilion untuk perda jalan, pembangunan semua sekolah dan semua program Islam jalan. Boleh kata DAP, saya kata DAP dalam kabinet. Dia boleh suarakan hal-hal yang dia rasa penting untuk kampung baru, untuk masalah pelaburan, perniagaan, tak ada masalah. Tetapi kita ambil 8.3 bilion wang kerajaan, DAP tak bantah. Kita katakan tingkat dana untuk program Islam, DAP tak bantah. Jadi dia kata kita tak ada kuasa sebab apa? Adilkah kita hukum dan hina orang dengan fakta yang salah? Kamu pakai serban dan jubah tapi kelirukan gaya. Kamu pakai serban dan jubah, kamu doa laknatkan orang. Kamu tak perlu pakai serban dan jubah kalau nak hina orang dan laknat orang. Lebih baik anak muda yang berhitam yang tak ada serban, ada jago sikit-sikit. Yang penting ikhlas, alhamdulillah, akhlak kena baik. Dan ini kita kena faham. Sebab saya datang susah payah, sebab saya mau orang Kemaman bagi signal yang jelas. Nak apa lagi kita?
Apa lagi yang kita perlu buat? Berdepan Amerika kita sanggup. Buat program pendidikan kita sanggup. Bawa perubahan, ajak UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Keadilan DAP dan Amanah, GPS Sarawak, Sabah, kita cuba selesaikan. Masalah MA 63 puluhan tahun tak dimulai selesai, kita selesaikan cara muafakat di kabinet. Sudah. Oh, kita nak dirikan Terengganu. Apa nak diri? Tempatan banjir kita buat. Saya tak perlu kerajaan negeri minta, tak payah. Saya tengok rekod perlu selesaikan masalah banjir di Kelantan. Kita bagi peruntukan yang tinggi. Air tak ada di Kelantan. Ada air pipe bocor, air karat. Kita luruskan 500 juta ringgit segera. Ini zalim. Dah, terima kasih pun tidak. Ya, syukur pun tidak. Tapi kalau baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kena syukur. Kalau kami syukur kepada Allah SWT, bukan kepada anak, betul lah. Terima kasih ke aku juga. Tak apa. Tak terima kasih pun tak apa. Jangan maki aku. Saya pergi 2 hari yang lalu runding dengan Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Seta, Menteri baru. Saya tak apa suka sebab ada jalan di tinggi sana. Tak patut semua. Kalau saya tahu, saya duduk atas kursi dan diri atas kursi. Baik. Dan dia ada sikap yang baik. Dia kata, boleh tak kita pergi ke Sarau dan Bukit Kayuka, bagi signal yang jelas. Kita nak cuba selesaikan masalah Selatan Baik. Kita nak bangunkan kawasan yang mundur. Dan kita nak buat projek-projek dan jalan raya dan semacam-macam. Kita buat. Saya kata okey. Kemudian saya cadangkan projek Golok, jembatan Golok Rantau Panjang. Kadang Kelantan tak minta. Saya buat sebab kita boleh selesaikan pengurusan sungai supaya kurangkan tekanan banjir dan supaya laluan daripada Rantau Panjang ke Golok itu baik. Sudah, itu kerja kita. Tak payah kerja dengan zero. Oh, tak dapat uang ihsan. Siapa dia tak dapat? Tak dapat, tak bagi kepada dia, langsung bagi kepada rakyat. Saya nak tanya saudara, rakyat nakkan pergi kerja negeri? Ya, bagi kepada rakyat. Kalau tak bagi lain, dia bagi tahu Kenyir runtuh, tanah runtuh di Kenyir. Sebagian TNB buat, sebagian tanah kerajaan negeri. Saya bagi kelulusan segera atasi masalah hakisan dan tanah runtuh di Tasik Kenyir. 200 juta ringgit. Terima kasih. Terima kasih tak? Dia kata, tak tahu bantuan, tak bagi. Ini uang 200 juta, uang mana? Dia lebih bawah. Jadi saudara, saya nak beritahu, kita tak ambil uang yang hak Terengganu, hak Terengganu, hak Kelantan, Sabah, Sarawak. Tetapi kita selalu ikut keadaan. Kalau dia nampak sopan, teratur, kita berunding yang baik. Tapi kalau kita di KPK, kemudian tak jaga Melayu, biar kita buat cara kita. Yang saya tak akan tolak langsung, kita guna dana untuk tolong rakyat Kemaman dan rakyat Terengganu. Sebab itu saya datang kepada Fendi, beri sokongan kepada beliau dan minta Kemaman pecah rekod, angkat seorang yang berdasar kepada negara. Saudara, Parlimen dan tentera ini bukan calon-calon orang. Nak naik itu dia lalui pelbagai ujian dan rintangan. Dia kena ada rekod yang sangat cemerlang sebelum diangkat. Menteri Pertahanan, Perdana Menteri, Tuan Agong, yang Tuan Agong berkenan bagi pihak Raja-Raja Melayu terangkat dia sebagai Panglima. Jangan bergaduh kat bawah.
Kalau Dan untuk rekod beliau sebagai pegawai Parlimen Tentera itu rekod yang baik, tidak ada cacat celah. Heavy ya. Kurang-kurangnya orang Kemaman YouTube. ingat Kemaman betul. Lebih daripada itu ingat dan kenang jasa orang yang menjaga, pertahankan bumi bertuah, setiap inci bumi bertuah. Jadi saya harap dan insyaAllah dengan kedudukan beliau seperti yang disebut oleh Mas Abu tadi, saya percaya kalau dia jadi ahli parlimen, takkan jadi ahli parlimen biasa. Tentunya bagi tugas supaya hubungan dengan kerajaan dan Perdana Menteri baik. Jadi ingat saudara, kita pastikan kemenangan Salut Barisan Nasional nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku boleh bijak. Okey, terima kasih ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Alhamdulillah geng, kita dah bersama-sama kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kita dah puas hati ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang padu pada aku. Kalau hampa tengok ada video-video pendek-pendek daripada siapa-siapa je, hampa boleh tengok waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai dekat kemah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim berceramah tu, Allahu Akbar. Orang serbu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kau-kaunya. Memang penuh padat cerita bah. Lebih 20 tahun kita lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, tambah daripada UMNO. Lebih 20 tahun menentang Anwar Ibrahim, melawan Anwar Ibrahim. Hari ni Allah angkat darjat Anwar Ibrahim dan Allah rendahkan ego-ego pengundi-pengundi dan juga penyokong Barisan Nasional. Hari ini Alhamdulillah dapat bersama-sama, dapat meraihkan Anwar Ibrahim dan setiap tempat Pakatan Harapan dihadiri oleh geng-geng Barisan Nasional, Zahid Hamidi, Tok Mat dan beberapa pimpinan UMNO pun diraihkan sama seperti dua-dua side. Jadi inilah kerajaan yang diimpi-impikan selepas 2008. Kali terakhir kita dapat 2/3 ni, tahun ini baru dapat. Kenapa? Hampa fikir sendiri, kenapa sampai dah dalam masa 1 tahun 5 orang ahli parlimen pembangkang bagi sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa geng? Salah satunya mereka nak kerajaan hari ini bantu rakyat tempat mereka selesaikan masalah mereka. Itulah orang suruh berunding, mailah berunding. Apabila berunding, barulah akan dapat dana, akan dapat belanja, akan kerajaan akan keluarkan belanja untuk tempat hang. Tapi masalahnya dengan keegoan pemimpin hampa, pemimpin Perikatan Nasional ni terlalu sombong, bongkak, kan? Sampai sekarang tak main berunding. Lepas tu rakyat tempat depa teruk, mailah berunding. Untuk pengetahuan hampa, pembangkang tak pernah dapat lah, pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Hang buatlah macam mana pun pembangkang tak pernah dapat. Ini zaman Ismail Sabri sahaja itu pun yang boleh dapat disebabkan berunding. Terima hakikat, disebabkan berunding lah Ismail Sabri boleh bagi. Kalau tak berunding, tak akan boleh dapat punya. Kan? Sebab tu Anwar Ibrahim ajak mai berunding. Seperti mana? Okey, kita bawa ke Pak Taqiyuddin Pak. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia ada sebut soal Taqiyuddin. Jual agama. Jual dengan keegoan dia ni. Suruh Menteri Agama translate masuk ayat Quran tu kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim libas balik. Baru ada akal. Tapi hampa boleh tengok, inilah wajah Islam sejenis daripada Parti PAS. Islam jenis Parti PAS dengan kesombongan mereka tu. Macam ni lah. Kan? Guna agama Islam, guna nama-nama Allah, guna hadis Nabi, guna nama-nama Nabi. Untuk nak tunjuk kata mereka lah yang terpaling Islam. Mereka lah yang terpaling ingat kepada Allah. Hampa semua tak ingat pada Allah. Kami saja yang ingat kepada Allah. Cara tu geng. Apa-apa isu yang berlaku, semua nak salahkan kerajaan. Dah last kena balik kepada mereka. Kan? Ini adalah fakta, ini adalah fakta dan bukti-bukti zaman Perikatan Nasional memerintah. Judi daripada 8 kali naik kepada 22 kali sepanjang pemerintahan Perikatan Nasional. Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, turun kembali kepada 8 kali. Rasuah
projek Jana Wibawa Bumi Putra sahaja, tapi kenapa dekat China pun dapat projek Jana Wibawa dan berlaku rasuah di dalam Jana Wibawa, dan tiba-tiba ada duit yang masuk ke dalam akaun bank Parti Bersatu. Orang yang memasukkan duit ke dalam akaun bank Wan Saiful Wan Jan tiba laporan, dan memang ada bukti duit yang masuk, dan Wan Saiful Wan Jan pun cakap dia akan kembalikan kembali duit yang masuk ke dalam akaun dia. Cuba hampa tengok. Bersih ke? Stabil ke? Projek ini bayangkan 92.5 bilion dibelanjakan untuk projek, dan secara tiba-tiba duit masuk ke dalam akaun Parti Bersatu 300 juta ringgit. Bayangkan, awak hampa cepat sangat. Hampa baru duduk dalam kerajaan 2-3 tahun je dah ada 300 juta ringgit. Main mana? Jadi itulah kan, dengan kebongkakan puak-puak ni, dengan keegoan, lalah depa berasa depa bersih, suci dan berseri, padahal kotor ya amat-amat. Jadi itulah untuk pengundi Kemaman, sama-sama kita sokong kerajaan perpaduan, kita sokong undilah Barisan Nasional dekat Parlimen Kemaman, dan sama-samalah kita bentuk kerajaan yang stabil, yang kukuh, yang betul-betul dapat kembalikan ekonomi negara. Negara perlu repair setelah dah dirosakkan oleh pimpinan-pimpinan terdahulu. Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, komen dan share. Tak maaf Pak Antoang. Assalamualaikum.